once again. Bersama dengan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, cikgu nak berkongsi secara santai dua fokus utama ya. Yang pertama, yang macam yang cikgu tuliskan di tajuk tu ya. Cikgu nak kongsikan 3 faktor utama kenapa seseorang pelajar itu malas belajar. Dan yang kedua, cikgu nak kongsikan juga kenapa berlakunya pelajar ponting kelas online, tak dapat hadir join kelas online bersama dengan guru-guru mata pelajaran di sekolah ya. Yang ni kita berlapang dada ni hasil daripada cikgu buat sikit survey dengan para pelajar, dan ini dapatan yang cikgu dapat lah. Baik, kita tengok yang pertama insya-Allah. Yang mana yang merasakan apa perkongsian cikgu ini memberi manfaat, silakan boleh share di mana-mana. Mudah-mudahan menjadi saham-saham untuk kita insya-Allah. Ya, yang mana yang bersama dengan cikgu, insya-Allah kita naik yang baik-baik. Kita tulis yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik. Mudah-mudahan sesi perkongsian yang santai ini adalah sebuah dalam majlis ilmu ini majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan kita antara insan-insan yang Allah limpahkan kita dengan keberkatan dan rahmatnya. Baik, cikgu kongsikan. Ini bagus kalau guru-guru tahu, pelajar-pelajar itu sendiri boleh dengar bersama dengan cikgu, dia boleh buat muhasabah diri ya, semak diri dia. Kalau ibu bapa sama-sama dengar dengan cikgu, tolong ambil peranan, tolong berikan tumpuan dan lihat mana yang berkaitan dengan kita ya. Kenapa seseorang pelajar itu malas belajar? Yang pertama, anak-anak pelajar semak. Kalau secara jujurnya kamu tanya pada diri kamu, kamu rasa macam ya, aku antara orang yang memang malas belajar. Malas belajar, malas nak bangun pagi untuk bersedia kelas online, malas nak buat homework yang cikgu bagi, malas nak klik pada Google Form soalan-soalan kuis yang cikgu bagi. Kalau kita ada perasaan macam tu, jadi cuba kita fikirkan kenapa. Orang-orang yang malas nak belajar ni adalah yang pertama, dia sebenarnya tidak ada cita-cita yang jelas. Dia tidak ada impian masa depan yang jelas. Dia tidak fikir berkaitan masa depan. Asal boleh saja. Jadi apa pun okey lah. Sebab sekarang ni dia duduk dalam keadaan yang selesa, dia cukup makan, dia cukup pakai, dia cukup tidur, mak ayah dia sediakan. Jadi dia tak fikir apa akan jadi 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang bila ibu bapanya tidak ada lagi. 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, apa akan jadi apabila dia sudah berkahwin, sudah ada anak-anak, perlu untuk beli atau sewa rumah sendiri, perlu untuk bayar ansuran bulanan motor ataupun kereta. Sekarang ni dia tak fikir. Okey, kenapa malas belajar ni? Tidak ada cita-cita yang jelas. Kadang-kadang bila orang tanya apa yang nak jadi bila habis sekolah nanti, bila besar nanti nak jadi apa? Nak jadi polis. Cukup setakat itu saja. Kalau benar-benar nak jadi polis, kamu kena faham bahawa untuk mohon jadi polis pun kamu kena dapat keputusan SPM yang baik baru boleh mohon. Okey, jadi untuk dapat keputusan SPM yang baik, dah tentunya tidak boleh ada sikap malas belajar. Yang pertama ya. Yang kedua, kenapa malas belajar? Kerana kita pentingkan keseronokan, kita lebih pentingkan hiburan, kita lebih pentingkan ada dekat rumah. Sekarang ni PKP, sekolah tutup, jadi kita dekat rumah, tidak ada jadual belajar, tak perlu pakai uniform datang ke sekolah. Kita lebih pentingkan hiburan, kita main game, kita tengok TV, kita keluar dengan kawan-kawan, memancing dan sebagainya. Kita penting pada hiburan. Jadi kita tak kisah, bila kita pentingkan hiburan, kita sebenarnya tak kisah pun tentang akademik kita, tak kisah pun lulus ataupun gagal, tak kisah pun tentang persediaan nak capai cemerlang dalam SPM dan STPM. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ada yang kisah sebenarnya, ada yang punya cita-cita sebenarnya. Kamu tengok, adakah kamu orang ini? Ada cita-cita, ada impian masa depan, ingin menjadi seorang pegawai kanan, ingin menjadi seorang pensyarah kanan, tetapi malas belajar berlaku kerana anda dibelenggu oleh masalah kemiskinan. Kenapa boleh jadi malas? Macam semangat nak belajar, tapi tak cukup wang untuk adakan
bahan rujukan dan alat-alatan. Cikgu faham sekarang ini ada yang tidak ada handphone, jadi tak boleh bersama dalam kelas online. Ada yang ada handphone tetapi ada masalah lain. Kejap lagi cikgu kongsikan ya. Baik, kamu semak diri kamu, guru-guru pun sama, ibu bapa pun sama. Kalau sekiranya anda dapati anak-anak anda, anak-anak murid anda menunjukkan simptom-simptom malas belajar, cuba lihat di antara 3 perkara ini mana satu yang menjadi faktor. Cikgu ulang ya. Faktor yang pertama, kenapa pelajar malas belajar adalah kerana dia tidak ada kesedaran, iaitu tidak punya cita-cita yang jelas dan tidak fikir tentang masa depan. Yang kedua, kerana dipentingkan keseronokan. Terbaik, terima kasih, Alhamdulillah. Yang bersama dengan cikgu yang baru masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan yang ketiga, disebabkan oleh faktor kemiskinan, kerana ibu bapa tidak dapat menyediakan wang yang cukup untuk anak-anak ini beli bahan-bahan rujukan, beli alat-alatan yang diperlukan untuk dia belajar. Contoh, tidak mampu mengadakan handphone ataupun laptop dan komputer, alat-alat belajar yang lain, buku-buku rujukan yang lain ya. 3 faktor tu. Okey, kemudian cikgu nak kongsikan 8 sebab kenapa pelajar-pelajar tidak dapat hadir kelas online. Kenapa ponting kelas online? Yang ni guru dan ibu bapa berlapang dada. Mana bahagian yang kita perlu bertindak, yang dalam kuasa dan kawalan kita, kita ambil tindakan. Okey? Mana yang kita boleh bantu, kita bantu setakat sempadan dan kemampuan kita. Faktor yang pertama, ini dapatan daripada para pelajar ya. Kenapa ponting kelas online? Ini bila cikgu nak buat bancian, bila cikgu nak tanya, cikgu tak boleh susul dengan leteran. Tulis apa saja sebabnya secara jujur dan cikgu sembunyikan jawapan kamu tu daripada mana-mana guru. Cikgu tak bagi tahu itu jawapan kepada pelajar mana-mana. Kenapa tak join kelas Yang pertama, memang pelajar kita, cikgu-cikgu masih ramai, masih ada yang tidak ada handphone, tidak ada laptop yang membolehkan dia join kelas online. Itu yang pertama. Maka dengan itu, Cikgu Hafizah pun sangat tahu dan sedar ada guru-guru dan ada sekolah-sekolah yang buat program menggantikan kelas online. Dia sediakan bahan, dia tinggalkan di postguard ataupun dibuka kaunter, waris dan pelajar datang ambil, balik buat di rumah, kemudian hantar. Ada yang tak buat dalam bentuk online tetapi dia menggunakan rakaman video-video dan dihantar dalam bentuk grup Telegram atau WhatsApp ya. Okey, yang kedua, pelajar ada handphone tetapi tidak ada data. Ini realiti ya. Kemudian yang ketiga, ada handphone, ada data, tapi masalah line internet tidak stabil. Jadi bila kelas online itu berlaku, terputus, tak jelas, technical problem, dia akan membuatkan pelajar tu pada masa yang akan datang tu dia mula malas, dia mulalah tak join. Okey, ini realiti. Yang keempat, bila cikgu-cikgu buat kelas pagi, cikgu buat kelas pagi seawal 8 pagi, ada yang 9 pagi, 10 pagi. Ini masalah dia, pelajar yang ada dekat rumah ni, dia masih belum bangun tidur. Kenapa dia tak bangun tidur? Malam dia tidur lambat. Terima kasih bersama dengan Cikgu Hafizah dalam perkongsian santai. Mudah-mudahan semua yang bersama dengan cikgu, semua yang share, nak share silakan Cikgu Syazura. Semua yang share yang bersama dengan cikgu, Allah berikan nikmat kesihatan, nikmat kebahagiaan bersama dengan keluarga dan kekuatan serta kecerdikan akal, kebijaksanaan serta kesabaran untuk terus berjuang memainkan peranan membina generasi akan datang. InsyaAllah. Dalam membina generasi bukan tugas guru saja ya. Baik, cikgu sambung lagi. Ada pelajar-pelajar ni yang dekat rumah ni, murid-murid dekat rumah ni, guru-guru buat kelas awal pagi, dia belum bangun tidur. Kenapa dia tak bangun tidur? Yang pertama, malamnya tidur lewat. Kenapa tidur lewat? Tengok TV, main game, ada yang lepak di warung kopi dengan kawan-kawan, dia sembang sampai lewat malam. Dia tidur lewat. Yang cikgu selalu sebut sebelum ni ya, yang dikatakan tidur lewat adalah tidur selepas jam 12 malam. Okey, bila tidur lewat, maka jadilah bangun lewat. Yang kedua, kenapa boleh tak bangun? Ibu ayah yang mana yang ada di rumah, kakak abang mana yang ada di rumah, mohon mainkan peranan, bangunkan anak-anak, bangunkan adik-adik dan kena ambil tahu jadual kelas online anak-anak. Jadi kalau telah tahu esoknya dia ada kelas pukul 9 pagi, bangunkan dia awal, pastikan dia bersedia, pastikan sudah mandi dan sudah bersarapan, bersedia dengan buku dan alat tulis untuk memulakan kelas. Ya, baik.
Yang kelima, kenapa ponting kelas online? Tak minat belajar. Macam yang cikgu sebut tadi. Kenapa tak minat? Sebab tak rasa akademik itu penting, hiburan lebih penting. Kenapa tak minat? Sebab tak fikir tentang masa depan, tidak ada cita-cita yang jelas. Tak minat belajar, satu. Tak minat mata pelajaran itu, satu. Tak minat guru itu pun ada. Kadang-kadang dalam minggu itu ada 7-8 kelas online. Tetapi yang satu ini, pelajar ni penting. Dia tak minat gurunya, macam-macam alasan. Dia tak minat subjek itu, macam-macam alasan. Kenapa boleh jadi tak minat? Itu di bawah faktor yang lain. Baik, yang keenam, dia masuk kelas online kali pertama dia tak faham. Dia masuk lagi nanti dia tak faham. Kemudian apa tindakan yang dia ambil? Dia mula ponting kelas online. Okey, lagi yang ketujuh, anak-anak pelajar dalam kebiasaan baru ini, norma baru ini, tak semua orang sudah boleh biasakan diri. Ya, memang ramai yang meluahkan kepada cikgu bahawa belajar sekarang ini tidak lagi menyeronokkan seperti dulu. Okey, orang-orang yang berpersonaliti sosial, dia suka belajar dengan keadaan bersembang, berinteraksi, berbincang, membentang, mengajar kawan. Tetapi bila belajar online, dia rasa halangan berlaku, dia rasa kekangan berlaku untuk dia selesa belajar dengan cara berinteraksi. Ialah sebab kita tengok komputer kan, kita tidak betul-betul bersemuka dengan kawan. Cikgu faham situasi itu. Okey, yang ke-8, ada anak-anak pelajar tak join kelas online sebab dia pergi bekerja. Ada yang dia buka handphone dia dalam keadaan dia sedang mencangkul di kebun. Okey, ini 8 sebab kenapa pelajar ponting kelas online. Baik, para pelajar, andai dalam diri kamu ada keinginan yang kuat untuk berjaya, andai di dalam minda kamu ada cita-cita yang besar untuk kamu capai di masa hadapan, untuk mengubah kehidupan kamu, untuk mengubah kehidupan keluarga kamu, untuk membantu diri kamu dan keluarga kamu, untuk membantu ahli masyarakat, maka apapun sebab tadi, kamu perlu fikirkan cara atasi. Okey, maksud cikgu faham ramai yang masih lagi tidak punya handphone sendiri. Okey, anak-anak cikgu sendiri pun cikgu tak berikan handphone sendiri, tapi cikgu pinjamkan telefon cikgu untuk kelas. Okey, ada yang mak ayah tak ada handphone, ada yang mak ayah kena pergi kerja, ada yang mak ayah tidak ada mobile data tu untuk kamu pinjam kelas online. Cuba fikirkan apa cara yang baik untuk kamu atasi masalah ini. Mungkinkah berjalan kaki pergi ke rumah kawan yang berdekatan untuk tumpang bersama-sama join kelas online menggunakan handphone atau laptop dia? Okey, cikgu ulang sekadar kemampuan. Janganlah sampai membahayakan diri dengan keadaan kita dalam suasana pandemik sekarang ini Tengok dengan keadaan dan kemampuan. Namun cikgu tetap faham masih ramai guru-guru yang bila nak buat kelas online, dia buat bancian berapa ramai ada telefon bimbit, berapa ramai ada data. Jadi bila dia dapati ramai majoriti yang tidak ada alatan-alatan dan kelengkapan untuk kelas online, banyak guru mengambil inisiatif yang lain, iaitu dia sediakan bahan. Ada guru yang pergi hantar ke rumah, ada yang datang tinggalkan di postguard, waris ataupun pelajar datang ambil, balik buat. Kemudian ada yang cikgu-cikgu dia buka kaunter, so datang ambil. Para pelajar, pada ketika nak datang ambil homework ataupun tugasan yang cikgu beri itu, itulah ruang untuk kamu datang ambil. Dan mungkin kamu nak bertanya sesuatu bersemuka dengan cikgu, apa perkara yang kamu tak faham. Okey, fikir betul-betul apa yang cikgu sebutkan tadi. Jawapan ada pada kamu, tindakan hanya pada kamu. Kalau macam mana pun guru-guru cuba nak menyampaikan isu pembelajaran, tetapi kamu tidak berusaha untuk mendapatkannya, kamu tidak akan berjaya. Cikgu nak petik sabda Rasulullah berkaitan pentingnya ilmu. Sekarang ni guru-guru dia nak sampaikan ilmu, dia ikhtiar apa cara dia nak sampaikan ilmu, melalui grup WhatsApp, melalui grup Telegram, melalui Facebook, melalui rakaman-rakaman video yang di-upload di YouTube. Macam-macam cikgu-cikgu cuba buat, menyediakan soalan-soalan dalam bentuk yang lebih
berbentuk game untuk menyampaikan ilmu ya, supaya kamu rasa lebih seronok, tak membosankan. Jadi guru-guru ni sedang berusaha untuk menyampaikan ilmu. Kalaulah kamu tidak mengambil, kalaulah kamu tidak berusaha untuk mendapatkan ilmu itu, rasanya tidak mampu. Guru-guru nak membantu kamu untuk menjadi orang yang berjaya. Kamu kena jadi orang yang berilmu. Kenapa? Sabda Rasulullah, sekiranya kamu berkehendakkan kelebihan di dunia, hendaklah kamu berilmu. Sekiranya kamu berkehendakkan kelebihan di akhirat, hendaklah kamu berilmu. Dan sekiranya kamu berkehendakkan kelebihan di dunia dan di akhirat, hendaklah kamu berilmu. Sabda Rasulullah itu cukup jelas untuk memahamkan kepada kita betapa ilmu itu dituntut untuk kita mencarinya. Ya, kalau ada rasa kesian pada mak ayah, nak ubah nasib keluarga, nak angkat martabat mak ayah, nak balas jasa mereka, maka tuntutlah ilmu. Dengan ilmu itu, insya-Allah anda dapat membantu diri anda dan keluarga-keluarga anda semua. Baris ilmu ya, perkongsian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi moga yang bersama dengan cikgu, insya-Allah Allah berikan kesihatan yang baik, Allah berikan nikmat kebahagiaan bersama keluarga, nikmat rezeki yang melimpah ruah, nikmat umur yang diberkati. Sampai-sampaikanlah yang mana yang rasa apa yang cikgu kongsikan ini memberi manfaat, boleh share, insya-Allah. Baik, itu saja perkongsian cikgu sebentar. Kita fikir-fikirkan mana yang berkaitan dengan kita, yang mana yang kita boleh bertindak. Itu saja daripada cikgu. Kalau ada perkongsian cikgu tadi menyentuh di hati, maaf kalau cikgu Hafizah. InsyaAllah akan datang, cikgu akan berkongsi lagi dalam bentuk video ya, yang insyaAllah cikgu akan upload di YouTube berkaitan dengan adab belajar. Di bawah tajuk kejayaan dalam keberkatan. InsyaAllah cikgu akan kongsikan kenapa pelajar malas belajar, kenapa pelajar punting sekolah dan juga punting kelas online sekali lagi, dan cikgu akan kongsikan adab-adab belajar secara online. Jom support Cikgu Hafizah untuk terus berkongsi. Boleh pergi ke YouTube, channel YouTube Cikgu Hafizah, boleh like, boleh share, boleh subscribe. InsyaAllah kita akan teruskan dalam usaha-usaha menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.